Assalamualaikum, boleh cerita kisah perjalanan Ustaz dalam perniagaan? Oh, perniagaan. Saya berniaga daripada kecil lagi. Saya berniaga daripada kecil sebab mak ayah saya bukan orang yang pandai sangat. Maksudnya mak ayah saya ni bukan dalam kategori orang masuk sekolah lah. Ayah saya sampai darjah 5 sekolah Melayu. Mak saya memang tak masuk sekolah langsung. Jadi bila dalam kategori ni, ayah saya nelayan sepenuh masa, kemudian jadi pendayung sampan. Dulu zaman dulu kan nak pergi ke satu tempat naik sampan. Kampung saya dulu pulau. Jadi saya duduk di pulau, nak pergi sekolah kena naik sampan. Jadi adalah kerja untuk ayah saya iaitu pendayung sampan. Itu kerja dia. Tapi mak saya daripada kecil sampai ke tua, sampai dia meninggal dunia, dia memang business woman. Jadi dia memang kerjanya bekerja saja. Jadi dia meniaga kuih raya, meniaga laksa, meniaga kuih naik basikal tolak sepanjang pantai. So saya di antara orang yang bantu mak saya. Jadi daripada kecil lagi lah, umur 7 tahun, 8 tahun, 6 tahun pun dah mula. Sampai waktu sekolah menengah. Waktu sekolah menengah saya dibantu pengajian saya oleh abang saya, Muhammad Fauzi, abang saya. Tapi duit memang tak cukup. Jadi dekat sekolah pun saya buat bisnes sendirilah. Ada sampai satu tahap saya dengan kawan-kawan saya lah. Sampai satu tahap panjat pokok-pokok sukun yang ada di Sekolah Menengah Agama Kerajaan Johor tu. Panjat pokok sukun, ambil buah sukun, sama ada yang belum masak ataupun yang dah masak sangat. Dah masak sangat kita boleh buat cucuk. Yang tak masak lagi tu, tak masak sangat tu kita boleh buat kerepek. So saya buat yang tu, saya berniaga, saya pinjam bilik SPBT lah, macam-macam lah aku nak buat berniaga. Dan alhamdulillah adalah pendapatan. Berniaga handphone walaupun tak ada handphone, macam-macam lah. Berniaga jam. Sampailah tahap sekarang ni kita berniaga buku, berniaga servis. Dulu pernah buat bantu pelajar sambung belajar ke Timur Tengah, macam-macam lah. Yang tujuannya adalah untuk nak sambung hidup. Saya selalu sebut kepada orang yang nak sambung belajar, kita ni ada dua. Lepas kita habis belajar, kita dah graduate daripada universiti, kita ada dua perkara. Satu, tanggungjawab untuk nak bagi makan anak bini. Satu lagi, tanggungjawab kepada masyarakat. So kita ada dua perkara tu. Dua perkara tu tak boleh kita abaikan. Dan yang untuk nak bagi makan anak bini ni, jangan terlalu harap daripada bantuan ke masyarakat. Maksudnya macam mana? Awak mengajar masjid dan surau. Jangan jadikan, ini yang saya selalu ingatkan kepada pelajar-pelajar. Jangan jadikan mengajar di masjid dan surau tu pendapatan utama awak. Sebab bila awak jadikan ia sebagai pendapatan utama awak, ia akan menyebabkan banyak masalah macam contoh awak terhad untuk nak bercakap tentang satu perkara, awak kena tengok audience dulu. Tapi ni saya kata ini secara umum untuk diri saya, secara umum. Tak semestinya kepada orang lain. Ada orang memang kerja dia pensyarah sebagai contoh. Dia kerja pensyarah memang makan minum dia dan dakwah dia adalah pada tempat yang sama. Itu lain cerita lah. Tapi cuma saya kata secara umum, perkara-perkara itu akan menyebabkan kita tidak terlalu fokus pada isu kebenaran. Akhirnya, itulah yang jadi Ustaz Sampul. Yang mana mengajar orang asal dapat sampul. Mengajar orang apabila orang rasa syok dengar ceramah Ustaz ni. Apa lawak hari ni yang Ustaz nak bawa. So yang tu. So kita ingatkan perkara tu. Tak kisahlah orang suka kepada kita ataupun tak suka kepada kita, kita jalankan tanggungjawab dakwah. Jangan sampai juga kita buat bisnes sampai kita tinggalkan tanggungjawab dakwah kita. Kita mengaji, punya penat, mengaji jauh-jauh dan sebagainya, dan alim ulama macam-macam kita jumpa. Tapi bila balik, masyarakat tak boleh tumpang ilmu kita. Saya ingat Ustaz Abdul Hadi Osman di sekolah materi Mahat Tarbiyah Islamiah di Perlis dulu. Dan Ustaz di sana selalu sebut, biar kita ni dapat biar umat Islam boleh dapat tumpang kita. Boleh dapat tumpang ilmu kita, boleh tumpang, kalau kita kaya boleh dapat tumpang kekayaan kita, kalau kita ada kemahiran, umat Islam boleh tumpang kemahiran kita. Biar macam tu. So itu yang saya ingatkan lah.
Lebih kurang. Tapi nak kata berniaga, pandai, saya sebut secara jelas bahawa saya tak pandai berniaga. Tapi saya usaha untuk nak hidup. Itu sekadar hidup je. Nak jadi kaya, tak tahulah. Tak pernah kaya lagi lah. Tapi Alhamdulillah lah, anak bini tak pernah tak makan. Alhamdulillah. Tapi cumanya, nak kaya tak, tapi cuma berusaha untuk teruskan hidup, bantu orang lain. Staff, kita ada 4 orang staff, 5 orang staff. So kita dapat bantu mereka. Itu juga adalah perkara yang best untuk diri saya sendiri secara peribadi. Alhamdulillah.